nama saya Sherin dengan nomor metrik BS21110420. Di sini saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang tajuk esai kami yang bertajuk Cabaran dan Langkah Globalisasi Penghayatan dan Etika Peradaban. Seperti yang kita tahu, dunia kita telah menjadi modern dari semasa ke semasa. Globalisasi merupakan suatu fenomena yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengelakkan diri mereka daripada mengalami dan merasai fenomena globalisasi ini. Globalisasi adalah proses sejarah penyatuan dunia dalam aspek ekonomi, politik, teknologi, sosial, dan budaya. Hal ini telah menjadikan dunia tempat yang saling berkaitan. Globalisasi juga mengutarakan konsep perkampungan sejagat. Hal ini terbentuk disebabkan oleh nilai, adat, kepercayaan, dan kebudayaan yang dikongsi dan merupakan sifat global. Dalam konteks pemahaman, proses ini boleh dikatakan dunia sebagai kampung global. Walau bagaimanapun, globalisasi dalam penghayatan etika dan peradaban adalah sangat penting dalam sebuah masyarakat agar dapat saling menghormati, hidup harmoni, dan membina negara bangsa. Antara cabaran-cabaran globalisasi penghayatan etika dan peradaban adalah dari segi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Walau bagaimanapun, cabaran tersebut dapat diatasi dengan beberapa langkah. Cabaran globalisasi penghayatan etika dan peradaban yang pertama ialah cabaran sosial, yaitu di mana cabaran dalam pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional perlu dititik beratkan. Hal ini karena kita tahu bahwa perpaduan antara rakyat dan etnik sering menjadi perhatian sejak awal merdeka lagi sehinggalah hari ini. Hal ini demikian karena kita dapat melihat di mana perjuangan puluhan tahun yang lalu berhasil menimbulkan satu desakan dalam memperdalamkan kepentingan mendirikan masyarakat bersatu padu dan menitik beratkan integrasi rakyat berbagai kaum dan etnik. Penghayatan etika dan peradaban dan hubungan sesama rakyat setempat dari variasi kaum, bahasa maupun agama di Malaysia merupakan satu elemen yang sangat berkesinambungan dalam memelihara keharmonian negara dalam aspek penghayatan etika dan peradaban. Perpaduan antara etnik dan integrasi ini perlu dititik beratkan karena di mana kita dapat mengambil contoh peristiwa 13 Mei yang telah menjadi pengajaran dan kesadaran kepada kita semua. Selain daripada itu, cabaran sosial seperti masalah sosial, isu jenayah dan juvana turut menyumbang kepada kepincangan dalam penghayatan etika dan peradaban. Isu jenayah atau juvana ini merupakan aspek yang sangat ketara dan mampu mencerminkan etika dan peradaban remaja di negara kita dari sudut yang sangat negatif. Hal-hal seperti ini bukan sahaja mampu mencabar didikan penghayatan etika dan peradaban, malah turut mencabar imej negara kita kepada negara-negara maju yang lain. Masalah sosial seperti ini seharusnya tidak dibiarkan menjadi isu kebiasaan dalam negara, lebih-lebih lagi di kalangan remaja yang diharapkan mampu menjadi pemimpin negara kita pada masa hadapan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, globalisasi pendidikan bermaksud sebuah usaha untuk mengubah suai atau memperbaharui sistem jentera pentadbiran daripada kurang cekap menjadi lebih cekap dan lebih berkesan. Terdapat beberapa cabaran daripada aspek pendidikan dalam konteks besar globalisasi dan penghayatan etika dan peradaban yang dihadapi pada masa kini, yaitu yang pertama ialah pembentukan jati diri pelajar. Masalah yang berkaitan dengan tingkah laku pelajar yang negatif semakin menjadi kebimbangan pada masa kini. Hasrat merealisasikan falsafah pendidikan negara bagi melahirkan individu pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani menghadapi ujian keberkesanan pelaksanaannya apabila masyarakat pada hari ini menghadapi arus globalisasi dan semakin banyak budaya yang bertentangan dengan budaya tempatan. Dalam pada itu, semua institusi pendidikan berdepan dengan cabaran untuk meletakkan anak muda di landasan akhlak yang betul bagi melaksanakan program pendidikan nilai murni di sekolah.
Cabaran yang kedua ialah kualiti guru dalam pendidikan. Hal ini demikian karena guru merupakan orang penting dalam pendidikan generasi yang berilmu dan juga mampu menyumbang kepada negara. Amanah ini merupakan satu tanggung jawab yang besar yang harus digalas oleh warga pendidik. Peranan dan komitmen tenaga pengajar ini diperlukan, malah cabaran utama ialah dengan tuntutan pelajaran pada abad ke-21. Pengajian dan pembelajaran abad ke-21 mempunyai kriteria-kriteria yang berbeza dengan pendidikan pada masa lalu. Oleh itu, untuk menjadi guru yang cakap, guru perlulah melengkapkan diri dengan kemahiran tertentu yang akan membantu mereka menghadapi cabaran pendidikan pada abad yang ke-21. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Wilna Najanan dan saya akan membentangkan cabaran daripada globalisasi ekonomi. Cabaran daripada globalisasi ekonomi dapat dibagikan kepada dua cabang utama, yaitu dalam syarikat multinasional MNC dan Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA. Syarikat multinasional atau turut dikenali sebagai MNC merupakan syarikat besar yang beroperasi di negara sendiri dan negara lain di seluruh dunia dengan meluaskan cawangan. Cabaran globalisasi ekonomi di bawah syarikat MNC yang pertama merupakan persaingan syarikat multinasional dengan firma tempatan yang menjejaskan ekonomi tempatan. Oleh itu, had dikenakan. Had yang dikenakan meletakkan kawalan ke atas barangan import dan menyebabkan duty import yang tinggi. Selain itu, syarikat MNC dilihat oleh kerajaan dapat menjejaskan imbangan perdagangan tempatan. Dengan itu, aktiviti perdagangan syarikat MNC disekat. Seterusnya, syarikat MNC menyebabkan kemerosotan dalam ekonomi sebuah negara. Hal ini disebabkan dengan aliran keluar mata wang dalam jumlah yang banyak. Dengan ini, aliran keluar mata wang telah dikenalkan agar hal ini dapat dikawal dan kemerosotan ekonomi dapat dibendung. Cabaran yang dapat dirasakan pada kadar serius bagi syarikat MNC ialah kadar pelimpahan jawatan yang meningkat dan persisten faham antara pekerja tempatan dengan pengurusan dalam syarikat MNC. Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA ialah sejenis perjanjian otonomi yang bertujuan mewujudkan persekitan di mana perusahaan perniagaan di sebuah negara berkenaan perlu menjalankan aktiviti perdagangan dan perdagangan melantas sempadan. Cabaran yang timbul daripada TPPA kepada Malaysia adalah peningkatan kepada kos perubatan berkisar dengan objektif untuk mendapatkan ubat-ubatan dengan kos yang rendah. Sedangkan TPPA bertujuan untuk mewujudkan undang-undang hak milik yang lebih kukuh untuk melindungi harta intelek yang mungkin memperbolehkan monopoli syarikat pharmaceutical yang kini menggunakan paten untuk ubat tertentu. Akibatnya, kos ubat yang akan ditetapkan pada tahap yang tinggi. Pengusahaan pasaran ini juga akan mengangkatkan penjualan ubat generik yang lebih murah. Sementara itu, tanpa pernyataan Malaysia kepada TPPA boleh menyebabkan kerugian dalam pemasaran kepada produk dan perkhidmatan Malaysia. Berhubung dengan kerugian tersebut, pernyataan oleh negara jalan yang lain kepada TPPA akan mewujudkan persaingan besar dalam dunia perdagangan. Dalam menangani cabaran sosial, ibu bapa merupakan wadah penting untuk membentuk generasi akan datang. Paparan di halaman media sosial yang semakin berkembang seiring dengan era globalisasi kini telah mendatangkan impak yang besar kepada masyarakat. Remaja amat penting kepada negara kerana mereka merupakan golongan pelapis dan akan memimpin negara pada masa akan datang. Jika remaja rosak, maka masa depan negara turut musnah. Seyogia, ibu bapa mendidik anak dengan baiknya agar mereka mampu menjadi insan yang memimpin negara dengan adil dan bijaksana. Nasihat kepada anak-anak hendaklah diberikan ibu bapa sejak kecil lagi untuk mengelakkan anak-anak terpengaruh dengan gejala sosial. Masa depan negara bergantung kepada tahap sosial rakyatnya. Maka kita seharusnya berganding bahu memastikan orang sekeliling kita bersosial secara sehat serta dapat menjalani kehidupan yang harmoni, aman dan sentosa. Seterusnya, rakyat haruslah menanamkan semangat nasionalisme yang kukuh. Secara keseluruhannya, nasionalisme bertujuan untuk membebaskan diri daripada cengkaman kuasa asing. Namun begitu, pengertian nasionalisme dalam konteks selepas merdeka pula lebih tertumpu sebagai satu perjuangan bagi mempertahankan maruah dan mempertinggikan martabat serta kedaulatan negara. Dengan adanya semangat nasionalisme, ia mampu mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia serta melahirkan warga Malaysia yang teguh dengan pendirian dan tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir negatif. Semangat nasionalisme juga membentuk jiwa dan diri rakyat yang mempunyai semangat setia negara yang tinggi serta sanggup berkorban untuk bangsa dan negara tanpa kira warna kulit, rupa dan bahasa. Memang tidak dapat dinafikan, masih ada lagi rusuhan-rusuhan kecil yang melibatkan rakyat di negara ini, meskipun Malaysia sudah mengamalkan dan mempraktikkan konsep perpaduan. Maka jelaslah, kunci kepada kesejahteraan dan keharmonian yang dinikmati oleh rakyat bukan hanya bergantung kepada konsep perpaduan sahaja, tetapi turut melibatkan pembukaan minda dan fikiran yang terbentang luas mengenai penerimaan adat resam, budaya dan nilai-nilai positif haruslah diisi di dalam diri masing-masing agar tidak berlaku sebarang permusuhan. Langkah mengatasi cabaran pendidikan.
Ibu bapa dan guru perlu memainkan peranan masing-masing dalam mendidik anak dan pelajar mereka di peringkat awal lagi. Seterusnya, seseorang individu yang ingin menjadi pendidik di masa hadapan perlulah menuntut ilmu dengan menerapkan di dalam diri sendiri jiwa seorang pendidik. Hal ini dapat menjadikan individu tersebut mempunyai kualiti ilmu yang bertaraf dunia. Selain itu, kerajaan harus menaik taraf kemudahan pendidikan bagi tujuan pembelajaran, misalnya menggunakan alat elektronik seperti laptop atau tablet sebagai ganti kepada buku teks. Hal ini kerana pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 sangat berbeza dengan masa lalu yang mana kini hanya menggunakan hujung jari untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Jadi kerajaan harus bergerak seiring dengan perkembangan era teknologi masa kini. Tambahan lagi, kerajaan harus menyediakan lebih banyak tempat untuk pembangunan kemahiran, latihan dan pembelajaran kepada tenaga buruh pada setiap peringkat dan umur. Hal ini perlu untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dan berkualiti. Kerajaan juga harus mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa yang mana memberikan kualiti dalam pembelajaran di institusi pengajian tinggi tempatan yang standing dengan aras piawaian antarabangsa, serta menawarkan kursus-kursus yang sejajar dengan keperluan semasa. Di samping itu, prestasi pencapaian, pengajaran dan pembelajaran sekolah kebangsaan juga perlu ditingkatkan supaya menjadi sekolah pilihan rakyat. Hal ini untuk memupuk perpaduan negara dan menyemai semangat integrasi nasional antara rakyat Malaysia. Daripada segala isi dan huraian yang sebelum ini saya katakan, dapat dibuktikan segala cabaran pendidikan dalam globalisasi penghayatan etika dan peradaban mempunyai langkah-langkah tersendiri untuk mengatasinya. Oleh itu, semua pihak perlu bijak dalam menguruskan pengaliran globalisasi ini agar tidak ketinggalan dalam arus globalisasi. Dan menerangkan tentang langkah mengatasi cabaran dari segi ekonomi. Sektor swasta perlu membina perikatan strategik di antara satu sama lain melalui koperasi. Hal ini dapat meningkatkan keupayaan persaingan syarikat-syarikat. Kesannya, syarikat swasta akan mampu menghadapi cabaran untuk bersaing dengan syarikat asing. Kerajaan Malaysia harus mengadakan kerjasama serantau lebih ketat kerana globalisasi ekonomi lebih menguntungkan negara maju berbanding negara yang membangun. Yang pertama, melalui negara Eropah Bersatu dapat membantu negara anggotanya menghadapi persaingan, misalnya Jepun atau Amerika Syarikat. Pasaran ekonomi yang lebih bebas dan lebih bermanfaat bagi negara-negara anggotanya dalam meningkatkan kemampuannya bersaing dengan negara-negara lain. Kerajaan harus memulakan dan menyokong projek-projek utama yang boleh mendatangkan impak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Projek-projek mega yang telah dirancang harus dilaksanakan dengan lancar di bawah pengawasan dan memakinkan pertumbuhan. Kerajaan harus memberi sokongan penuh kepada sektor-sektor yang baru muncul yang berpotensi untuk berkembang untuk memastikan pertumbuhan dinamik serta mapan. Mereka juga harus menerokai sumber pertumbuhan dan pendapatan yang baru. Sumber semula jadi dan kepelbagaian bayu boleh tingkatkan bagi meluaskan ekonomi melalui penyelidikan dan pembangunan produk. Langkah seterusnya adalah meningkatkan kemudahan infrastruktur. Kerajaan harus memberi keutamaan kepada perbelanjaan sektor awam dan swasta untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menarik pelaburan baru dan menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Cara lain dapat membantu memakinkan industri pembinaan dan dengan itu mengurangkan kesan kelembapan pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks ini, perbuatan, pemikiran serta falsafah berfungsi sebagai penilai tindakan manusia serta sifat yang berubah mengikut perkembangan zaman. Semua ini dapat dikaitkan dengan etika. Namun inilah cabaran yang disebut oleh masyarakat hari ini sebagai era globalisasi dan teknologi maklumat, dan ia dipengaruhi oleh pelbagai input yang diperolehi daripada media massa dan sebagainya. Antara cabaran globalisasi yang boleh diketengahkan pada masa kini ialah cabaran daripada aspek sosial, yakni cabaran memperkukuhkan perpaduan etnik dan integrasi nasional. Oleh itu, konteks ini perlu dikupas demi mengekalkan penghayatan etika dan peradaban di negara kita, contohnya menanam benih perpaduan dalam diri individu bermula dari peringkat keluarga agar tumbuh dengan subur. Cabaran dari aspek pendidikan pula dapat dilihat daripada pembentukan jati diri pelajar dan kualiti guru dalam pendidikan. Oleh yang demikian, langkah yang perlu diambil adalah dengan menaiktarafkan kemudahan serta pendidikan
serta memberikan pendedahan pelbagai ilmu kepada generasi muda agar generasi ini dapat berfikiran secara luas dan seterusnya menjadi generasi pelapis negara yang unggul. Dan akhir sekali, aspek ekonomi, di mana hal seperti kenaikan dan penurunan kadar import dan ekspor barang menjadi konflik dalam sesebuah negara. Oleh itu, langkah pembendungan seperti mengelakkan penyertaan masyarakat dalam perbahasan penyelarasan ekonomi dengan secara aktifnya perlu diambil untuk mendapat sokongan lebih luas daripada penduduk serta mengadakan kerjasama serantau yang lebih ketat bagi mengukuhkan ekonomi negara. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, martabat sesebuah negara dapat diangkat dan menjadikannya sebagai sebuah negara yang maju dan terbilang.